Kalau kita letak garis panduan, ada yang tauhid uluhiyah rububiyah, maknanya kita terpaksa terima. Orang kafir sebab berhala tu 50% tauhid dia jadi kafir 50%. Kafir 50%, Muslim 50%. Macam mana ni? Masuk syurga berapa peratus pula? Benar tidak? Sebab batu, sebab kayu, sebab busuk, sebab apa, di wali itu jadi ada tauhid juga. Bukan ada syirik, bukan ada tauhid. Ni ada orang yang sengaja menyelewengkan akidah Islam tu. Dia kata Islam tu ada tauhid rububiyah, uluhiyah, macam-macam benda menyusahkan. Hakikatnya mereka nak mengkafirkan orang Islam. Jadi jangan duk baloh dah lah masalah tauhid 3 serangkai rububiyah, tauhid uluhiyah. Benda ni adalah istilah saja. Kedua-dua tauhid ini adalah benar belaka. Dalil imam-imam yang muktabar menjalani dua-dua ini. Dia orang tak faham, lepas tu dia orang salah faham, lepas tu dia orang kafirkan kita, sesatkan kita sebab dia orang yang salah faham. Dia orang kata, ini senang, dia kata, orang kafir pun ada tauhid, maksudnya orang kafir pun beriman. Tak, nanti dulu. Dia kata orang yang belajar tauhid 3 ni senang-senang nak mengislamkan orang kafir. Ni kita akan hurai. Dalam ni saya hurai sikit. Pertama sekali, dia sebut apa tadi? Tauhid 3 serangkai ni penyembah berhala. Kok mana tuan-tuan penyembah berhala? Saya pun penin. Sedangkan kita sebut tauhid, Allah bersifat dengan sifat sempurna. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Bila bincang tentang tauhid uluhiyah, kita sebut tauhid uluhiyah bermakna apa? Tauhid uluhiyah maksudnya memusatkan Allah hanya untuk Allah dalam ibadat. Kok mana pula sembah berhala? Bahkan orang yang belajar tauhid 3 ni sangat-sangat jaga bab akidah, sampai bab tawassul dengan orang yang dah mati pun mereka sebahagian besar tak bagi. Boleh saya katakan sebahagian besar orang belajar tauhid 3 ni, orang yang penyokong tauhid 3 ni, tawassul dengan orang soleh yang dah mati, dia tak apa setuju. Walaupun dia tak kafirkan orang yang buat, tapi dia kata saya tak setuju. Kerana orang yang dah mati, diri dia pun dia tak mampu nak tolong, apatah lagi dia nak tolong kita. Kerana dia nak jaga akidah dia, supaya akidah dia bersih. Dan orang yang pro kepada tauhid 3 ni, bak tangkal, walaupun tangkal tu dengan ayat Quran, biasanya mereka pun tak setuju. Kerana Al-Quran diturun bukan untuk dijadikan tangkal, tetapi untuk dibaca dan diambil manfaat dan dijadikan ubat dengan kita mendengar bacaan dia ataupun dijampi, bukan buat tangkal. Saya tak nafi ada sebahagian sahabat Nabi yang menjadikan ayat Quran sebagai tangkal. Benda ni benda ijtihad, tetapi kebanyakannya orang yang pro kepada tauhid 3 dalam negara ni, biasanya mereka tidak apa setuju. Mereka tak kafir kan, tapi tak apa setuju. Kerana pada mereka dia boleh membuka ruang-ruang untuk mengganggu kebersihan akidah pada dia. Mungkin pada orang lain tak ada masalah, pada dia kebergantungan dia pada tangkal. Satu. Yang kedua, dia kata tauhid 3 serangkai ni macam Trinity. Saya duk pening tuan-tuan, kok mana yang samanya? Saya cari di mana persamaan di antara orang yang beriman ataupun orang yang belajar tauhid 3 ni dengan Trinity, saya tak jumpa. Tapi dia kata lah, dia kata dalam Quran ni tak beza antara perkataan Rabb dengan perkataan ilah. Dia kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhan kamu? Maka mereka mengatakan ya, kami mengaku. Dia tak kata pun alastu bi ilahikum, bukankah aku adalah ilah kamu? Sebab tauhid uluhiyah ni dia guna perkataan ilah, kan? Dia kata bi rabbikum. Dia kata ada juga ayat Quran yang menunjukkan orang yang mengambil orang lain sebagai tempat Tuhan, walaupun dia percaya Tuhan tu sebagai Tuhan yang mentadbir dan mencipta, tapi dia jadikan padri dan juga pendeta dia sebagai penghalal dan pengharam. Allah Ta'ala sebut ittakhadhu
ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan padri mereka arbab, tuhan-tuhan selain daripada Allah. Nampak kan? Saya sebut beginilah. Pertama sekali, tuan-tuan, kita pernah dengar tak perkataan iman dan Islam? Kita biasa dengar perkataan iman dan Islam. Apa beza iman dan Islam? Iman dan Islam ni, iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Itu kaedah. Perkataan iman dan perkataan Islam apabila disebut dalam satu ayat, maka memberi makna yang berbeza. Tetapi apabila disebut secara berasingan, maknanya sama. Kita jumpa satu ayat disebut tentang iman. Iman itu Islam, Islam itu iman. Tak ada beza. Tapi bila mana iman dan Islam dia letak dalam satu ayat, maksud dia iman itu yang address benda-benda yang bersifat kejiwaan, kepercayaan. Islam itu address benda-benda yang zahir. Begitu juga dengan Rab dan Ilah. Rab sebagai Tuhan rububiyah, Ilah uluhiyah. Bila disebut sama, maka memberi konotasi yang berbeza. Maknanya spesifik. Tetapi kalau disebut secara berasingan, membawa makna yang sama. Bahkan yang bersifat dengan sifat rububiyah dan uluhiyah, yang berhak sifat rububiyah dan uluhiyah ni zat yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb dan dialah Ilah. So tak ada masalah lah kita nak guna perkataan ilah pada satu tempat, Rabb pada satu tempat yang lain. Orang keliru, dia tak faham yang tu. Dia ingat Rabb ni satu Tuhan yang lain, ilah ni Tuhan yang lain. Dah. Dia membawa makna yang sama, kembali kepada zat yang sama. Dialah Rabb dan dialah ilah. Maka kalau kita guna ayat, Allah Ta'ala perintahkan kita, kan? Perintahkan kita untuk sembah dia, tapi menggunakan perkataan Rabb, tak jadi masalah. Kerana memang Allah bersifat dengan sifat uluhiyah dan Allah juga bersifat dengan sifat rububiyah. Cumanya ayat tadi kata ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Kenapa Tuhan kata arbab sedangkan mereka tidak ada sifat rububiyah dan mereka tidak pernah mengaku pun ahbar itu, pendeta dan padri itu sebagai Tuhan yang mencipta? Apabila mereka menjadikan padri sebagai pemutus, apabila mereka menjadikan pendeta sebagai pemutus dalam nak menghalal dan haramkan sesuatu, seolah-olah mereka telah menjadikan makhluk berada di tempat Rabb. Kerana Rabb lah, kerana pencipta lah yang ada hak nak halalkan ataupun nak haramkan sesuatu. Ha? Kalau ilah dan Rabb di dalam satu ayat tu yang mana apa makna? Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Disebut dalam satu surah memberi makna yang berbeza. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Kenapa dia ulang kalau maknanya sama? Quran tidak ulang melainkan ada makna yang berbeza. Dan dikatakan juga orang yang belajar tauhid 3 serangkai ni suka untuk mengatakan orang kafir sebagai Muslim kerana mereka mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah orang kafir pun percaya. Orang kafir pun percaya. Oh, macam tu dia kata Abu Talib ada iman lah. Abu Jahal pun ada iman lah. Sebab dia orang percaya pada tauhid rububiyah. Dia orang percaya Allah Ta'ala tu mentadbir. Dia orang percaya Allah Ta'ala tu mencipta. Kita kata, bukan kita yang kata, Allah yang kata. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka wahai Muhammad, mereka ni orang kafir zaman Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan kata Allah. Bahkan kalau kita baca surah An'am pun clear, memang orang Quraisy tahu Allah Ta'ala ada. Bahkan mereka bila nak korban, mereka khas untuk Allah. Yang ni untuk Allah, yang ni untuk kami punya berhala.
Bahkan bila dia orang ditanya, kenapa dok sembah berhala, dia kata apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah berhala tu melainkan berhala ni yang akan menjadikan kami lebih hampir kepada Allah. Bukan kita yang kata, Allah yang kata. Tapi itulah masalah mereka ni. Dia orang tak faham, lepas tu dia orang salah faham, lepas tu dia orang kafirkan kita, sesatkan kita sebab dia orang yang salah faham. Dia orang kata, ini senang, dia kata orang kafir pun ada tauhid, maksudnya orang kafir pun beriman. Tak, nanti dulu. Dia akidah ni, dia bukan boleh percaya sikit-sikit, kena percaya semua. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada 6. Katalah satu orang dia percaya Allah Ta'ala ada. Dia percaya dengan hari kiamat. Dia percaya dengan adanya malaikat. Dia percaya dengan qada dan qadar daripada Allah, walaupun baik ataupun buruk, dia percaya semua daripada Allah. Dia percaya dengan hari pembalasan. Dia percaya dengan rasul-rasul. Cuma dalam banyak-banyak senarai rasul, satu rasul dia tak percaya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukmin ke dia? Orang Kristian percaya tak dengan rukun iman sebahagiannya? Percaya. Orang Yahudi percaya tak dengan rukun iman sebahagiannya? Percaya. Kita nak kata dia mukmin? Tak. Sebab dia percaya hanya sebahagian. Begitu juga dengan orang kafir Quraisy. Kita bukan kata dia mukmin, kita kata dia beriman dengan tauhid rububiyah. Dia mengaku, tetapi dia tidak melaksanakan tuntutan tauhid uluhiyah, menyebabkan dia menjadi kafir. Dah orang percaya, takkan kita nak kata dia tak percaya? Kalau dia tak percaya dengan tauhid rububiyah, maka etis lah dia. Dia bukan musyrik, dia etis, mulhid. Sebab itu dalam istilah agama ni dibezakan. Mulhid maksud dia etis, musyrik maksud dia orang yang mensyirikkan Tuhan. Maksud percaya pada Tuhan tapi dalam masa yang sama syirikkan Tuhan dengan dia menyembah berhala-berhala. So benda ni kena clear daripada awal. Sebab tu masa belajar jangan punting. Masa belajar jangan hafal buta. Belajar sungguh-sungguh. Ni bukan saya nak kata pada orang lain ni, saya nak kata pada orang yang belajar agama ni. Sahabat-sahabat saya daripada Jordan, tengok macam mana kadang-kadang orang mengaji ni, mengaji agama ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pun tengok, kita pun sedih. Mengaji kitab, belajar, baca kitab, merangkak-rangkak, balik jadi ustaz. Adalah jawatan sikit, ada kuasa sikit, sekat sana, sekat sini. Orang bincang tinggi-tinggi, dia tak faham. Sebab main futsal aja kerja dia. Saya bukan nak kata orang lain ni, saya nak kata orang mengaji agama ni. Baik. Kemudian dia kata, orang yang belajar tauhid 3 ni mudah nak kafirkan orang lain. Saya nak jawab daripada beberapa sudut lah. Yang pertama sekali, orang yang belajar tauhid 3 ni tuan-tuan, kita semua ni yang ada muda-muda ni 30-an 40-an biasanya dah belajar tauhid. Tuan-tuan sepanjang hidup ada kafir kau orang? Bahkan orang yang tak suka dengan tauhid 3 ni kuat kafir kau orang. Mu kafir. Betul tak? Dia tak pro tauhid 3. Kau macam mana? Taklah, maksud dia nak kata orang pro tauhid 3 kafir orang, kita tak nampak bukti. Dia kata adalah 2-3 kerat. Kita kata yang 2-3 kerat tu bukan asatizah, tu nangoi-nangoi ya. Bukan asatizah. Orang yang pro, yang betul-betul asatizah, maksud ilmuwan yang pro pada tauhid 3, jarang kita nak dengar dia kafirkan orang. Bahkan kadang-kadang yang pro tauhid sifat 20, yang suka kafirkan orang tu, suka kafirkan orang ni, orang tu mujassimah, orang ni musyabbihah, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, halal darah, kita tak pernah kata. Sebab apa? Sebab orang yang belajar tauhid 3 ni, sebelum dia nak kafirkan orang, dia kena pastikan
Nak kafirkan orang ni mesti ditegakkan hujah. Mesti tidak ada berlaku pada orang yang kita nampak sedang melakukan amalan kufur tu. Mesti tak ada pada dia 5 benda ni. 5 perkara. Apa perkara tu? Jahil. Kadang-kadang dia buat dalam keadaan jahil, dia tak kafir. Kadang-kadang dia buat kerana ada takwilan. Dia takwil. Maksud dia ada tafsiran dia sendiri. Ataupun kadang-kadang dia buat benda tu kerana dipaksa. Dia dipaksa buat. Dia kata aku nampak hang sujud depan berhala ni pasal apa? Dia kata aku dipaksa. Kalau tak aku kena bunuh. Hang nampak aku yang sujud belakang tu ada sharpshooter. Hang tak nampak? Maka kita kata hang tak kafir lah macam tu. Kerana dipaksa nak menyelamatkan nyawa dia pergi sujud. Yang keempat, kerana dia silap. Dia kata silap lah aku pergi solat depan tu, tadi orang duk nampak aku macam sujud kat benda tu, padahal aku solat dah tak ada tempat. Silap. Dan yang kelima, lupa. Siapa yang sujud depan tu? Aku lupa tu berhala. Ingat coklat. Sekarang kan coklat besar-besar. Saya pergi dekat Australia kan, ada coklat besar kan, pandang yang coklat besar, dah macam berhala kan. Dia bawa balik pada tempat tu, dia ingat coklat, rupanya berhala kan. Maka 5 benda ni kalau ada salah satu cukup menghalang kita daripada nak kafirkan orang. Jadi sebab itu jangan cepat sangat. Dan kita ajar pun orang yang belajar dengan kita, jangan cepat kafirkan orang. Bahkan saya selalu sebut perkataan Syekh Al-Buti yang bermazhab Asy'ari. Saya baca kitab-kitab dia. Dia kata, jangan cepat nak mengkafirkan orang. Saya quote dengan makna. Dia kata kerana kebebalan ataupun kita kata apa? Menyesalnya kita apabila kita tersilap dalam mengkafirkan, bila mana kita tak kafirkan orang, penyesalan bila kita tak kafirkan orang tidaklah lebih besar daripada sesalan kita selepas kita kafirkan orang dan kita tersilap dalam hukuman. Baik. Ayat Quran yang mengatakan orang-orang musyrik ni sebenarnya percaya pada Tuhan, percaya wujudnya Tuhan. Allah Ta'ala sebut, Qul ara'aytakum in atakum azabullah aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa' wa tansawna ma tusyrikun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, adakah tidak kamu melihat jika datang kepada kamu azab Allah ataupun datang kepada kamu hari kiamat, adakah selain daripada Allah kamu nak seru? Jika kamu benar-benar orang yang bercakap benar, bal iyyahu tad'un, bahkan Tuhanlah yang orang apa ni, Tuhanlah, Allah lah Tuhan yang kamu seru. Fayakshifu ma tad'un, supaya dia menyingkap balik apa yang diberikan kepada kamu. Maksudnya diangkat azab itu. Dan kamu lupa berhala-berhala yang kamu syirikkan Allah dengannya. Takkan kita nak kata ayat Quran ni pun salah? Ayat Quran ni, ayat Quran mengatakan bahawasanya orang musyrik dia sembah berhala, tapi bila mana datang bala kat dia, datang azab Allah kat dia, baru dia ingat nak seru nama Allah. Tapi bila kita sebut seru ni, kadang-kadang ada orang lain buruk juga. Tu susah tu. Seru nama Allah ni bukan maksud seru panggil. Dia kata nak seru selain pada Allah tak boleh, tuan-tuan. Susah lah kita nak suruh bini, Leha, tolong buat air kejap. Abang seru selain pada Allah ni syirik bang. Bukan seru tu. Seru selain pada Allah ni maksudnya berdoa selain daripada Allah, berdoa kepada selain Allah. Tu maksud seru, doa. Minta tolong dengan pertolongan yang maknawi. Pertolongan yang orang tak boleh nak tolong, kita minta pada Allah, kita tak minta pada benda lain. Bahkan orang musyrik juga dia minta tolong pada Allah. Dan mereka mengatakan tauhid 3 serangkai ini adalah bid'ah. Dia kata macam mana satu orang yang sangat ekstrim menentang bid'ah dalam bab ibadah, tiba-tiba mereka boleh membenarkan bid'ah dalam bab akidah. Kita kata tak bid'ah pun, sebab
benda yang kita bincang ni metod nak faham saja. Kalau tauhid 3 serangkai ni bid'ah, mengaji usul fiqh pun bid'ah. Zaman Nabi mana ada mengaji usul fiqh dalam keadaan tersusun dan bersilibus macam sekarang? Tapi adakah bid'ah? Tak bid'ah lah, sebab dia susun aja. Cara nak faham, semua dia punya bahan mentah daripada Quran dan Sunnah. Zaman Nabi ada orang mengaji. Okey, sejam ni kita kelas akidah Semua daftar. Okey, kelas faraid. Semua pergi daftar kelas faraid. Tak ada lah. Nabi mengajar ikut zaman tu lah. Tak adalah dia nak buat satu subjek yang 3 jam kredit 3 jam. Assignment hantar. Tak ada lah. Zaman tu punya cara lah, zaman ni punya cara. Tapi semua bahan mentah diambil daripada Quran dan Sunnah. Begitu juga tauhid sifat 20 ni. Sifat 20 ni pun kita tak boleh nak kata bid'ah sebab dia pun ambil daripada Quran dan Sunnah. Cuma metod aja beza. Begitu juga dengan tauhid 3 serangkai ni. Dia kata ini ciptaan Ibn Taymiyah. Ciptaan Ibn Taymiyah. Kita kata sebelum Ibn Taymiyah, ulama awal dah sebut dah. Sebelum daripada Ibn Taymiyah menyebut tauhid uluhiyah dan rububiyah, At-Tabari sebut dah dalam kitab dia tafsir Tabari. Tabari sebut dah. Tabari awal ni. Tabari kurun keempat. Tabari kurun keempat. Bahkan selain daripada Tabari, Ibn Battah sebut dah. Tapi sebahagian kita kadang-kadang dia sama. Kita dah buktikan ada ulama sebelum Ibn Taymiyah dah mula sebut tauhid rububiyah dan uluhiyah. Mula-mula dia kata Ibn Taymiyah reka. Kita berjaya bukti sebelum Ibn Taymiyah kurun ke-8. Meninggal tahun 728 Hijrah. Kurun ke-8. Kita kena dah sebelum Ibn Taymiyah 500 tahun sebelum tu ulama dah sebut. Tabari sebut, Ibn Battah sebut. Ibn Battah tu habis cerita. Letih dah. Tu benar tu. Macam mana ulama dulu sebelum lahir Muhammad bin Wahab, ulama jadi Wahabi. Wahabi asal daripada Muhammad bin Wahab. Orang yang lahir dulu Ghazali. Macam mana hak lahir pada aku? Aku jadi imam. Aku mati dulu 50 tahun. Saya itu semua. Tapi Tabari dia orang tak bagi sebab Tabari memang dia orang pakai. Tabari mana orang pakai? Jadi sebab itu kita kata sebenarnya tauhid 3 ni tak ada isu pun. Dia isu je senang ya. Isu dia bila mana kita bertarung nak mencari pengaruh, itu je. Tu je. Nak kata orang belajar tauhid 3 ekstrim, tuan-tuan belajar tauhid 3 ekstrim. Cuba katakan siapa nak pergi bom mana-mana tempat. Kata ada ustaz, setiap pagi dalam toilet lah. Yang tu bom lain lah, ini bom sungguh. Ada? Tak ada tuan-tuan. Kita mana ada ekstrim pun. Dia ekstrim tak ekstrim. Dia bukan isu pengajian. Ibn Taymiyah pro pada tauhid 3. Dia kata Ibn Taymiyah punca keganasan sebab pro pada tauhid, memperkenalkan. Kita dah tolak, kita kata bukan Ibn Taymiyah orang awal. Sebelum tu orang dah sebut dah pasal tauhid 3 ni. Dia kata tak ada Ibn Taymiyah punca keganasan. Kita kata pasal apa Ibn Taymiyah punca keganasan? Dia kata sebab Ibn Taymiyah membenarkan kita membunuh orang yang menjadi tatarrus. Tahu tatarrus? Tatarrus ni apa? Orang kafir, kita tengah berperang di medan perang. Kafir harbi lah, bukan kafir zimmi dalam negara ni, kafir harbi. Bila kita sedang perang dengan kafir harbi, dia menyorok belakang orang Islam. Maka orang Islam jadi perisai dia. Boleh tak kita bunuh orang Islam tu? Ibn Taymiyah kata kalau keadaan mendesak boleh bunuh orang Islam. Kerana nak membunuh orang kafir yang sangat bahaya belakang. Maka dia kata tengok, dia kata Ibn Taymiyah membenarkan keganasan bila mana membenarkan orang Islam bunuh orang Islam yang lain. Kita kata fatwa ni fatwa perang.
Kita jangan baca fatwa perang dalam keadaan kita sedang aman. Kita mungkin tak faham situasi. Apa maksud tauhid 3 serangkai? Tauhid 3 serangkai ini adalah tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Ya? Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ialah kita mempercayai bahawasanya Allah adalah semata-mata pencipta, pemberi rezeki, pentadbir alam ini. Maksudnya segala apa yang ada di dunia ini, setiap makhluk ini semuanya dicipta oleh Allah, semuanya di bawah kawalan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah ialah yang bermaksud kita mengesakan Allah dalam ibadah. Setelah kita percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pentadbir, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, maka hak Allah yang mana kita telah iktiraf dia sebagai Tuhan yang mencipta, kita bagi kat dia hak. Apa hak dia? Hak untuk dia dapat setiap daripada ibadah kita. Maka yang tu dipanggil tauhid uluhiyah. Maka kita tidak salat melainkan hanyalah untuk Allah. Maka kita tak melaksanakan puasa melainkan hanyalah untuk Allah. Maka kita tidak memberikan tawakal melainkan hanyalah kepada Allah. Itu maksud tauhid uluhiyah. Maka setiap benda yang boleh membawa ataupun yang boleh menafikan tauhid uluhiyah ni, Islam tak bagi. Mula-mula tauhid rububiyah mempercayai bahawasanya Allah ini pencipta, pentadbir, pemberi rezeki, pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang ni tak ada masalah sangat. Yang mana kita boleh kata setiap orang yang beragama dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan dia cipta dia. Dia percaya Tuhan memiliki segala-galanya. Tapi bila masuk tang tauhid uluhiyah, yang ni menjadi perbezaan antara kita dengan orang-orang yang tidak Islam, orang-orang kafir. Kerana Islam menetapkan tauhid di dalam ibadah. Tak boleh kita bagi satu-satu ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, siapa pun dia. Maka Islam mengharamkan semua benda yang boleh menafikan tauhid uluhiyah ni. Maka sebab itu Islam mengharamkan patung, kerana patung boleh membawa akhirnya kepada penyembahan terhadap patung. Kecuali patung budak-budak, kerana tidak ada unsur ta'zim, kerana tidak ada unsur membesarkan patung tu. Macam saya sebut dululah, kita beli anak kita patung Ultraman, belum sampai rumah kepala dah cabut, kaki dah cabut, kerana tidak ada unsur membesarkan patung tu. Berbeza dengan patung-patung selain daripada tu yang kadang-kadang kita beli, kita letak di tempat yang tinggi. Dia akan membawa kepada unsur membesarkan patung, yang mana akhirnya akan menafikan tauhid uluhiyah. Islam juga mengharamkan kita ni bersumpah atas nama makhluk. Kita nak sumpah atas nama Allah, kan? Mesti dengan sebutan wallahi wa billahi wa tallah, demi Allah. Tak boleh kata wabi Muhammad ataupun wabi ummi, demi ibuku, demi Muhammad, tak boleh. Bersumpah di atas nama makhluk tak boleh. Islam juga mengharamkan sebarang jenis khurafat, kerana khurafat seolah-olah memberikan kepercayaan pada masa akan datang selain daripada Allah. Seolah-olah kita nak kata ada benda, ada makhluk yang tahu tentang perkara gaib selain daripada Allah. Sedangkan tidak ada siapa pun yang tahu benda gaib melainkan hanya Allah. Nabi tahu benda gaib pun apa yang Tuhan bagi tahu kat dia. Yang Tuhan tak bagi tahu kat dia, Nabi tak tahu. Maka sebab itu bila orang datang tanya Nabi soalan-soalan, Nabi tak kata, oh tak payah tanya, saya tahu dah. Sebelum awak datang saya tahu dah. Tak ada. Sahabat datang tanya siap-siap, baru Nabi jawab. Baru Nabi jawab.
Islam tak benarkan khurafat, kerana benda ni boleh menafikan tauhid uluhiyah. Dan kita ada satu lagi tauhid asma' was sifat. Kita ada satu lagi tauhid asma' was sifat, iaitu kita mempercayai bahawasanya Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang boleh kita rangkumkan Allah bersifat dengan sifat yang sempurna. Allah ini bersifat dengan sifat yang sempurna dan Allah tak sama macam makhluk. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis, kita akan temui bahawasanya Allah sendiri menyatakan bahawasanya dia mempunyai nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, hendaklah kamu menyeru Allah dengannya, berdoa kepada Allah dengannya. Maka sebab itu bila kita nak doa, kita sebut nama-nama Allah. Ya Rahim irhamni, Ya Ghaffar ighfirli, kan? Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, sayang kat saya. Ya Razzaq urzuqni, wahai Tuhan yang mempunyai sifat Razzaq, maka berilah rezeki pada saya.